Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Kisah pada hari ini diambil dari karya kenegaraan terdahulu, dikatakan semasa zaman Kerajaan Parsi. Raja Kashtasap mempunyai seorang menteri yang bernama Rasad Rush. Dengan nama itu, Raja Kashtasap menyangkakan bahawa menterinya adalah seorang yang bertanggungjawab dan bijaksana. Tambah lagi, beliau tidak pernah terdengar ucapan orang lain tentang keburukan menteri itu. Pada suatu hari, sang raja meminta laporan tentang negara daripada menterinya itu. Maka Rasad Rush berkata kepada rajanya, rakyat benar-benar merasa gembira kerana kerajaan bersikap adil terhadap mereka dan jarang menyusahkan mereka. Kebijaksanaan tuanku mengingatkan saya kepada sebuah ungkapan yang menyatakan bahawa apabila penguasa berlaku adil, maka rakyat akan sentiasa sejahtera. Namun kedengaran seolah-olah telah tersebar kerosakan dan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Saya cadangkan supaya kita wajib memberikan pengajaran kepada mereka dan menghukum rakyat yang merosakkan negara dan yang lantang bersuara, supaya rakyat yang lain tidak terhasut dan sentiasa takut untuk membuat jenayah. Raja Kashtasap setuju dengan cadangan menterinya itu, lalu memerintahkan kerajaan untuk memulakan siasatan dan penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Akan tetapi, sesiapa saja yang ditangkap oleh penguatkuasa negara untuk dihukum, sebaliknya telah memberi sogokan rasuah kepada si menteri itu. Lalu kemudiannya, orang itu dibebaskan. Perkara ini berlarutan sehingga rakyat menjadi lemah, keadaan hidup menjadi susah dan perbendaharaan negara menjadi kosong. Menyedari seperti ada yang tidak kena di dalam negara, Raja Kashtasap mengesyaki sesuatu yang berlangsung tanpa pengetahuannya. Namun beliau bercadang untuk melihat sendiri keadaan rakyatnya secara senyap-senyap. Di tengah perjalanannya merentas negara jajahannya, sang raja terlihat sebuah ladang kambing dan sebuah bangsal yang terletak di tengah-tengah ladang itu. Sampainya di sana, dia melihat beberapa ekor kambing sedang tidur, tetapi yang peliknya, kelihatan seekor anjing yang telah mati disalib. Apabila sang raja menghampiri ladang itu, keluarlah seorang pemuda dari bangsal yang kemudian mengucapkan salam kepadanya. Pemuda itu menjemput raja masuk ke dalam kediamannya serta memberi hidangan seadanya selaku tuan rumah. Sang raja lalu bertanya kepada pemuda itu, "Aku tidak akan memakan sajianmu hingga engkau lebih dulu memberitahu aku tentang anjing di luar sana." Lalu pemuda itu menjawab, "Anjing itu dulu asalnya adalah penjaga kambing-kambingku. Akan tetapi, pada suatu hari, anjing itu mula berkawan dengan seekor serigala betina, hinggakan dia tidur dan bangun bersama serigala betina itu. Sejak saat itu, serigala itu selalu datang ke sini untuk mencuri kambing, seekor demi seekor tanpa pengetahuanku. Akhirnya, aku sedar bahawa jumlah kambingku terus berkurang setiap hari. Bahkan aku pernah melihat serigala betina itu mencuri seekor kambing, sedangkan anjing penjagaku hanya melihat dan diam sahaja. Akhirnya aku sedar bahawa anjing itu telah mengkhianat amanah menjaga kambing. Lalu aku tangkap anjingku itu dan menyalibnya." Ketika sang raja mendengar cerita pemuda itu, dia terfikir sendiri, "Rakyatku adalah amanahku dan aku wajib mengetahui keadaan mereka yang sebenar." Lalu Raja Kashtasap kembali ke istana dan meneliti pengurusan kerajaan dan rakyatnya. Beliau sedar dan mendapat bukti bahawa semua kesusahan yang dialami rakyatnya terjadi akibat kejahatan dan kerosakan menterinya. Dengan itu, Raja Kashtasap bertitah, siapa sahaja yang berbuat keburukan, dia pasti akan menemukan balasannya. Dan dengan titah itu juga, sang raja memerintahkan agar menterinya, Rasad Rush, disalib kerana penyalahgunaan kuasanya.
Kisah ini mencerminkan situasi yang dihadapi negara kita pada zaman ini, di mana pemimpin yang betul-betul mementingkan hak rakyat dan amanah semakin berkurangan, hingga ada didengarkan berita bahawa Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong mungkin mengambil sikap lebih proaktif untuk memastikan ketelusan kerajaan dan kesejahteraan rakyat. Kisah Raja Kashtasap dan menterinya itu juga mendedahkan satu tradisi buruk yang sering kita lakukan ketika kita menghadap pemimpin atau orang berkuasa, iaitu sikap hanya mengatakan yang baik-baik sahaja dan membisu tentang masalah di lapangan. Tradisi buruk ini bukan saja dilakukan oleh para pemimpin atasan, tetapi juga dilakukan oleh rakyat biasa apabila berhadapan dengan pemimpin. Ianya seperti tujuan kita hanyalah untuk mengampu dan mengharap pujian dari sang pemimpin dan takut dilihat sebagai tidak kompeten dan hanya ingin bermusuhan. Akan tetapi, sikap berdiam diri ketika berhadapan dengan pemimpin atau orang atasan adalah satu sikap yang boleh dikategorikan sebagai munafik. Sepatutnya, apabila kita diberikan kesempatan bertemu dan berbincang dengan pemimpin kita, maka harus kita manfaatkan waktu pertemuan itu untuk mengatakan realiti yang sebenar tentang situasi atau kehidupan rakyat jelata. Kejujuran itu tidak semestinya dinyatakan dengan sifat marah, tetapi dengan cara yang penuh adab apabila bertemu pemimpin. Seorang pemimpin menggalas tanggungjawab yang sangat besar, maka kita wajib sentiasa beringat tentang balasan yang akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memerintah dan Maha Memiliki. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis qudsi bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi dan menggulung semua langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, Aku adalah raja, ke mana semua raja-raja di bumi." Maka termenunglah kita setelah sekian lama hidup merdeka, setelah sekian banyak kekayaan negara dikuras secara loba. Namun bilakah masanya untuk rakyat lepas dari derita, lepas dari rasa takut?